Okey, kita akan bincangkan berkenaan dengan biokatalysis, di mana you all sedia maklum biokatalysis ni adalah berkenaan dengan enzim. So sebab tu kita nak tengok sebenarnya macam mana enzim ni lowering the activation energy, right? Okay, so sebelum tu you all kena tahu activation energy ni adalah minimum kinetic energy that substrate ataupun nama lain dia adalah reactant must absorb to start the chemical reaction. Kalau you all tengok dalam diagram ni, di sini adalah kedudukan reactant. So dia perlu absorb activation energy untuk ditukarkan kepada produk, right? Okay. So actually untuk menukarkan substrate tu yang kepada produk, chemical reaction yang berlaku tu sebenarnya dia akan breakdown ataupun formation the bond. Contohlah kalau kita punya substrate tu ada dua dan selepas ditindak balas dia akan menjadi produk yang lebih besar. So di situ maksudnya melibatkan formation of bond. Tetapi anda kata tindakan dia adalah daripada substrate yang besar dan selepas ditindak balas oleh enzim dia akan menjadi produk yang lebih ringkas. So itu melibatkan breakdown of the bond. Alright. So seperti contoh dalam gambar rajah yang saya bagi dekat bawah tu, ini adalah substrate dan ini adalah enzim. Right. So, macam mana enzim tu lowering the activation energy, right? So untuk bertindak balas, enzim yang mesti bind dengan substrate, right? Itu syarat dia. Sebab bila enzim ni dia bind dengan substrate, dia akan membentuk satu kompleks yang kita panggil sebagai enzim substrate kompleks. Kalau substrate ada, enzim ada tapi dia tak bind, means enzim substrate kompleks tak terbentuk, tindak balas enzim takkan berlaku. So syarat yang pertama dia, enzim dengan substrate tu mesti bind. Seterusnya, bila substrate dah berada pada active site enzim kita, dia akan absorb activation energy to start the chemical reaction, right? Sebab kita tahu kalau substrate gagal absorb activation energy, so chemical reaction tu tidak akan bermula, right? So activation energy tadi tu sebenarnya digunakan untuk break, untuk forming the bond, alright? Di mana keadaan pertukaran substrate kepada produk tu kita panggil dia sebagai transition state. Kerana selepas transition state, enzim akan convert, menukarkan substrate kepada produk. Alright? So selepas produk terbentuk dan terhasil, enzim itu tadi boleh digunakan kembali untuk menukarkan substrate yang lain kepada produk. So apa yang kita boleh katakan, kalau ada enzim, activation energy yang kita perlukan adalah sedikit sahaja. Dan tindak balas chemical tu ataupun chemical reaction tu adalah lebih faster. Berbanding dengan keadaan tanpa enzim, activation energy yang kita perlukan adalah lebih tinggi, right? Contoh dalam graf yang saya bagi ni. Graf yang hitam tu, itu adalah reaction tanpa enzim. Tetapi graf yang warna merah tu adalah reaction dengan kehadiran enzim. So kalau you all tengok, ini adalah jumlah activation energy yang digunakan oleh substrate untuk ditukarkan kepada produk. Alright, kalau you all bandingkan activation energy, contoh ini adalah activation energy yang diperlukan oleh substrate
dengan kehadiran enzim adalah sedikit berbanding dengan activation energy yang diperlukan oleh substrate untuk ditukarkan kepada produk adalah lebih tinggi. Alright? Okey. Itu perbandingan antara tindakan ataupun chemical reaction dengan kehadiran enzim dan tanpa kehadiran enzim. Okey, seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan induced feed model. Induced feed model ni adalah salah satu hipotesis yang dikaitkan dengan mechanism of enzyme action. Actually, kita ada satu lagi hipotesis iaitu log and key. But kita hanya akan bincangkan berkenaan dengan induced feed model. Right. Okey, untuk enzim-enzim yang mechanism action dia adalah menggunakan hipotesis induced feed, apa yang kita boleh tengok, active site enzim tu adalah flexible. Maksud flexible ni, bentuk active site tu boleh berubah-ubah untuk menjadi komplement dengan bentuk substrate. Right. Sebagai contoh dalam gambar rajah yang saya bagi ni, substrate kita bentuk empat segi kan? Tapi bentuk active site kita macam ni. Right, kalau kita tengok, bentuk active site dengan bentuk substrate tak komplement. Tak sepadan antara satu sama lain. Tetapi, disebabkan oleh active site enzim ni dia fleksibel, bila substrate bind kepada active site, apa yang berlaku, bentuk active site tu, dia akan berubah. Bentuk active site dia akan berubah, berubah menjadi komplement sesuai dengan substrate. Right? So, bila bentuk active site dengan bentuk substrate tu komplement, terbentuklah enzim substrate complex, di mana kita tahu bila enzim substrate complex terbentuk, enzim reaction boleh berlaku di mana pada waktu itu produk boleh dihasilkan dan produk akan dibebaskan daripada active site. So, bila produk dibebaskan daripada active site akan berubah kepada bentuk asal dan akan bertindak balas dengan substrate yang lain. Alright? Okay, so itu adalah tindakan ataupun mechanism of enzyme action, right, dalam keadaan induced feed, di mana active site enzim itu adalah fleksibel, boleh berubah bentuk, menjadi komplement dengan bentuk substrate.